حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mulia, sama-sama kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi yang penuh barakah ini, hari Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, bagi kita meneruskan perbincangan kita yang kita menggunakan kitab Bahrul Madhi. Dan InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu Abwab Sifatun Nar, bab yang datang pada membicarakan sifat neraka. Alhamdulillah, kita telah pun menamatkan pembacaan kita daripada kitab ataupun daripada bab sifat syurga. Jadi yang terakhir pada bulan depan kita membaca hadis berkenaan dengan orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga, maka syurga akan doa kepada dia supaya dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang minta dijauhkan daripada neraka, dilindung daripada neraka, maka neraka sendiri akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungilah dia, jauhilah dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan membicarakan bab-bab ataupun membicarakan tentang sifat neraka. Sifat syurga kita dah habis bincang berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada di dalam Bahrul Madhi ini ataupun dalam Mukhtasar Sahih Tirmizi. Dan insyaAllah banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang neraka yang kita nak kenal. Kalau syurga kita kenal, ialah dengan tujuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada kita untuk kita masuk ke syurga. Dan kalau kita mengaji dan kita mengenali neraka ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan rasa gerun kita, takut kita daripada kita nak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Insya-Allah kita akan mula baca pada bab sifat neraka insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abwab Sifatun Nar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang membicarakan tentang sifat neraka yang mana daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab sifat neraka, di sinilah tempat bicara tentang neraka. Di dalam kitab inilah tempat yang membicarakan tentang bagaimana neraka itu. Dan semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah neraka dan sifatnya sungguhnya telah diterangkan oleh Ghazali, iaitu Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, di dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin, dan syarahnya akan sifat neraka Jahannam dan huru-haranya dan siksanya. Al-Imam Al-Ghazali dia telah menerangkan dalam kitab Ihya tentang macam mana yang kata neraka, sifat neraka, huru-hara, dan juga macam mana kacau bilau yang ada dalam neraka.
Satu tempat yang memang Allah Ta'ala ciptakan, tempat yang tak ada ketenangan, satu tempat yang tak ada padanya kerehatan, satu tempat yang tak ada padanya belah kasihan. Tak ada, no? Tak ada belah kasihan, tak ada rukuk nak kesian-kesian, tak ada lah. Hari itu bila duduk dalam neraka, itulah nama dia tempat siksaan. Tidak ada langsung belah kesian, nak kesian-kesian, tak ada lah. Hari itu kalau nak kena, kena yang sungguh-sungguh punya, yang kerah sekerah-kerahnya, yang tidak ada rasa belah kesian. Baik. Dan huru-harana dan siksanya, a'adzanallahu wal muslimina minha. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga orang muslimin sekaliannya daripada neraka. Jadi bila sebut tentang neraka, maka kita minta lindung daripada Allah. Bila sebut tentang neraka, na'udzubillah min dzalik, minta berlindung. Kami minta berlindung daripada Allah daripada yang demikian itu, iaitu daripada neraka. Sebab apa? Takut. Jangan kita duk minta supaya orang lain saja yang dilindungi daripada neraka, sedang kita lupa daripada diri kita sendiri. Ramai orang yang dia duk ingat ke orang, tapi dia lupa pada diri dia sendiri. Yang ni yang cukup takut. Selalu dia duk ingat ke orang. Kami lah ustaz ni, no? Duk ingat ke orang macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Tiba-tiba diri sendiri kita lupa. Maka jadilah sebagaimana yang berlaku kepada Iblis laknatullah. Bila mana dapat satu berita bahawa satu hari nanti akan ada di kalangan para penduduk langit ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknati oleh Allah. Pada ketika itu Iblis ni dia adalah tok guru malaikat. Hebat. Tok guru malaikat. Dia tu ajak para malaikat ni. Maka bila dengar khabar yang demikian, maka semua malaikat pakat pergi jumpa dengan Iblis. Minta Allah, wahai Iblis, hang apa dengan Tuhan, mintalah Allah Ta'ala lindungi kami daripada dimurkai Allah. Maka dia pun minta kepada Allah supaya para malaikat ini dilindungi daripada dimurkai oleh Allah. Sedang dia lupa pada diri dia sendiri. Dia lupa nak minta ke Allah Ta'ala supaya Allah lindung diri dia daripada kemurkaan Allah. Maka akhirnya dialah yang rupa-rupanya yang disebut di dalam khabar bahawa akan dilaknat, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kerana tak mau sujud, tanda rasa hebat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka dia dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Itu dia. Baik. Baik, katanya, hai orang yang lalai dirinya, lagi yang tertipu daya dirinya dengan barang yang di dalam tangannya. Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita, wahai manusia, manusia yang mana lalai diri dia. Kita ada yang suka lalai. Manusia ni suka lalai. Bukan hanya lalai daripada mengingat Allah, kadang lalai dalam kehidupan kita seharian. No? Masak nasi pun kadang-kadang hangit, no? Habis kerak, teruknya. Kan? Hitam. Kerak jadi teruk. Kan? Habis rosak periuk. Jadi dalam kehidupan kita penuh dengan kelalaian. Jadi diingat oleh Imam Ghazali, wahai orang yang lalai dirinya, lagi yang tertipu daya dirinya dengan barang yang ada dalam tangannya. Kita suka terpedaya dengan harta benda yang Allah bagi pinjam pada kita. Kita suka terpedaya. Terpedaya dengan apa yang ada pada tangan kita. Terpedaya dengan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pinjam kepada kita, sehingga kita lupa diri kita. Baik.
daripada segala kebimbangan ini dunia yang hina lagi makin habis dan binasa. Kita suka kepada dunia dan juga suka kepada benda yang tidak kekal. Nah, ini masalah. Sebab kita suka kepada benda yang tak kekal. Dunia satu benda yang tak kekal. Tak ada satu benda pun kalau dalam dunia ni yang kekal. Tak ada. Semuanya akan hancur, semuanya akan rosak, semuanya akan mengalami kekurangan. Kita tengok pada diri kita sudah cukup. Diri kita dulu barangkali kulit kita lah paling cekam, paling lawa, paling segar. No? Ya. Tapi lama kelamaan, walaupun kita duk tempek Fair and Lovely, walaupun kita duk pakai lah segala maskara ke apa ke semua, kan? Bubuh lah all of ulang ke, apa lagi kita bubuh kat muka kita. Tetapi suatu hari dia tetap akan, dia akan meruduk, dia akan kenok, dia akan tidak menengah lagi kulit kita ini. Kerana itu sifat manusia. Kereta kita hebat macam mana, lama macam mana pun, lama kelamaan dia akan hilang nilai dia. Apa saja yang ada di dunia ni, semuanya akan susut, semuanya akan hilang nilai dan tidak akan ada harga yang kekal. Dia akan pasti habis dan juga dia akan binasa suatu hari. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, tinggal olehmu daripada memikirkan barang yang kau tinggalkan dia. Hang tinggallah, jangan duk fikir sangat bab benda yang hang akan tinggal. Manusia bila dia terlalu fikir tentang benda yang dia akan tinggal, dia akan jadi takut kepada kematian. Bila nak mati, subuh saya mati, dia takut. Pasal apa? Duk teringat rumah, duk teringat kereta, duk teringat bini, kan? Baru kahwin ni lagi, mati ni orang ambil pula, kan? Duk teringat macam-macam. Wahai semua itu adalah dunia yang fana, yang tidak akan kekal. Tak ada benda yang kekal. Semuanya akan hancur dan binasa. Baik. Dan berpaling kepada memikir tempat yang akan ditempuhi, kerana sesungguhnya telah dikhabarkan akan dia daripada lidah Nabi SAW. Kata Imam Al-Ghazali, daripada hang duk fikir benda yang hang mesti tinggal, daripada hang duk fikir dunia yang hang kau belah mana pun hang mesti tinggal. Takkan ada orang mati bawa masuk dalam kubur motor Yamaha. Sayang kat motor tu, tolong kapan sekali dengan Yamaha dia. Tak nak. Sayang macam mana pun harta benar dunia kita ni, bila mati orang bawa, orang akan cabut daripada kita. Pakai gelang banyak, cabut. Pakai cincin banyak, cabut. Pakai gelang banyak, cabut. Habis tinggal kat kita apa tuan-tuan? Dia ambil kapas, sumbat ke hidung. Kan? Dia tak bagi dah kita pakai gelang kita ni. Dia ambil kapas, dia sumbat ke hidung kita. Dia ambil kapas, dia pergi cucuk kat telinga kita. Hak tu je yang mereka bagi kat kita. Itulah hakikat sunat benda kita, nah, barang kita. Duduk dalam kubur macam tu. Baik. Daripada kita, kata Imam Ghazali, daripada hang duk fikir benda yang hang akan tinggal, lebih baik hang fikir satu benda yang mesti hang akan tempuhi, mesti hang akan jumpa, mesti hang akan lalu, mesti hang akan dekat dengan dia, mesti hang akan tengok dia. Apa dia tuan-tuan? Yang ni yang disebut ni apa dia? Kerana sesungguhnya telah dikhabarkan akan dia daripada Nabi SAW, sungguhnya neraka itu tempat lalu bagi sekalian manusia. Nabi kata semua manusia dia mesti lalu tengok neraka. Kita tak mau masuk neraka, tak mau. Tapi kita, kata Nabi, mesti lalu tengok neraka. Lalu mana neraka? Allahu Akbar. Dan juga jin pun akan tengok neraka. Manusia pun tengok neraka, jin pun tengok neraka. Yang ni benda pasti.
Nak lari ke mana? Tak boleh lari. Mesti jumpa, mesti tengok, mesti lihat. Nak masuk tak masuk belakang dia. Tak tengok, kena tengok dulu. Nabi SAW suruh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan tiada daripada sekalian kamu wahai manusia melainkan melaluinya, yakni masuknya atau lalu atasnya atau sampai kepadanya atau hadir dekat dia. Tak terlepas seorang pun daripada kita melainkan mesti akan tengok neraka. Kalau tak masuk, alhamdulillah. Tapi kok belah mana pun kita akan tengok dia, kita akan lalu dia, kita akan dekat dengan dia. Sebab tu ada ulama sebut bawah titian sirat ialah neraka. Kata sebagian ulama, bawah titian sirat ialah neraka. Lalu atas sirat, siapa hak terlekat jatuh tu neraka. Kita akan lalu titian sirat. Kalau kita lepas, lalu nak neraka, lalu juga. Tu yang Allah Ta'ala kata, takkan terlepas semua manusia melainkan mesti akan lalu dekat neraka tu. Kalau dia ahli syurga pun, dia akan lalu tengok neraka. Bila lepas daripada titian sirat tengok neraka, dia kata, alhamdulillah, kalau aku jatuh dalam tu pakai teruk lagu. Tapi pasal lepas, pasal Tuhan nak bagi masuk syurga, alhamdulillah. Kalau tidak, masuk singgah sah RNR. Kan? Dalam perjalanan nak masuk syurga, dia pergi singgah RNR, bukan tapah neraka. Kan? Kalau tapah tu kira okey lagi. Hak ni neraka ni pakai pai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua di firman Allah adalah melalui neraka itu wajib yang telah dipastikan dia oleh Allah Ta'ala atas dirinya dan telah dihukumkannya dan dijanjikannya akan demikian itu. Tiada boleh ia menyalahi. Tu dia. Usah. Okey. Boleh dengar? Ya, no. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiada daripada sekalian kamu dan adalah melalui neraka itu wajib yang telah dipastikan oleh Allah. Maknanya mesti kita akan lalu atas neraka. Ni ayat-ayat yang nak beri peringat kepada kita. Jangan duduk seronok sangat. Sungguhlah kita ni ahli mengaji. Sungguhlah kita ni ahli paksi. Semualah kita ni duk main mengaji selalu. Tapi kena ingat, kok belah mana pun kita nak lalu ke neraka. Kalau bukan dengan rahmat Allah Ta'ala, maka jatuhlah kita dalam neraka. Kalau kerana rahmat Allah, Allah akan membebaskan kita daripada neraka. Baik. Dan firman-Nya pula, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan sekalian orang yang takutkan azab Tuhannya. Allah Ta'ala akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah daripada diumban dalam neraka. Adapun orang yang tidak takut kepada Allah di dunia ini, orang yang tak dengar kata Allah di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan selamatkan dia daripada neraka. Orang yang ada rasa takut dengan Allah, Allah selamatkan. Orang yang tak rasa takut dengan Allah, Allah tidak selamatkan. Yang nak bagi selamat kita daripada neraka siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah saja yang boleh selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan selamatkan sekalian orang yang takutkan azab Tuhannya, langsung dibawa akan mereka itu masuk syurga. Orang yang bertakwa, Allah masukkan ke dalam syurga. Dan kami biarkan segala orang yang aniaya, yakni orang-orang yang zalim. Orang yang buat zalim, Allah biarkan campak dalam api neraka.
No, orang-orang yang suka buat zalim, maka mereka ini akan dicampak ke dalam neraka. Dan kita ni tuan-tuan manusia itu sebenarnya ialah orang yang zalim. Kita ni sebenarnya sedang tak sedang kita ni sendiri adalah orang yang zalim atas diri sendiri. Walaupun kita tak zalim dekat manusia, walaupun kita tak zalim pada binatang, walaupun kita tak zalim pada tumbuh-tumbuhan, tetapi selalu kita buat zalim atas diri kita. Sebab tu diajak oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihi salam doa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, sesungguhnya kamilah yang telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kata ampun kepada, bukan Nabi Yunus, no, ini doa yang diajak oleh Allah Ta'ala. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, juga sebut tentang aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Allah ajak kepada kita mengaku bahawa kita ini adalah orang yang menzalimi diri kita sendiri. Kalau Tuhan tak ampunkan dosa kita, maka kita akan termasuk di kalangan orang yang khasirin, orang yang rugi. Zalim pada diri pasal apa? Tak pernah pun ustaz kami saja-saja ambil pisau toreh atau benda. Kami bukan Syiah. Syiah semua dia ambil pisau, dia ambil apa semua, katok badan, habis keluar kulit. Ya Allah. Sebab Syiah bukan Islam. Syiah bukan ajaran Islam. Jadi tuan-tuan, kita kata tang mana yang kita buat zalim? Pasal kita tak pernah pun nak merosakkan diri kita. Bahkan kita nak memperelokkan diri kita lagi ada. Betul tak? Tangan merasa kasar, ambil lotion, bubuk. No? Lagi apa lagi? Bibir rasa macam nak pecah, ambil apa orang panggil apa? Lip ice, bubuk. Nah, apa lagi lah tuan-tuan? Kalau kata demam, makan ubat. Kalau sakit perut, makan pil cekit tekau. Kalau batuk, makan apa? Ubat kelapa laut. Semua benda makna apa tuan-tuan? Kita duk bela diri kita, kita duk jaga diri kita. Tak mana yang kita kata kita ni menzalimi diri kita? Kita menzalimi diri kita apa tuan-tuan? Bila kita buat dosa. Bila kita buat dosa, makna kita zalim diri kita. Tak faham Ustaz? Macam mana yang kita buat dosa zalim diri? Kita tahu dah, kalau mengumpat orang, hukum dia dosa. Kita tahu dah, bila mengumpat orang, Tuhan nak buat lagu mana? Tahu lagi? Tahu. Tapi buat juga. Tu yang kata zalim atas diri sendiri. Dia tahu dah kata mencuri itu esok ni Allah Ta'ala akan umat dalam api neraka. Tapi dia curi juga. Dia tahu dah buat jahat sekian-sekian ni, esok Tuhan nak buat sekian-sekian. Dia tahu dah. Tapi dia buat tak? Dia buat juga. Tu yang kata zalim atas diri sendiri. Jadi orang yang zalim atas diri sendiri pun tuan-tuan, terlepas tak dari neraka? Tak terlepas juga. Allah akan campak juga, Allah akan human dalam api neraka juga nanti. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian, dan kami biarkan segala orang anaya yang anaya akan dirinya dalam dunia dengan kufur dan maksiat, hal keadaannya terdiri atas lututnya. Maknanya mereka pekat berdiri di atas lutut mereka, mereka berdiri. Allah biarkan mereka barangkali tidak berjalan, barangkali jatuh dan sebagainya. Itu atas kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa dia takwa? Kita ada semua. Takwa maknanya ialah buat apa hak Tuhan suruh,
tinggal dan jauh daripada apa yang Tuhan larang, maka dia tidak termasuk di kalangan orang yang zalim. Allah selamatkan mereka daripada masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Tuhan itu tertentulah tiap-tiap seorang itu menempuhi neraka dengan tidak syak lagi. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa setiap orang mesti akan tempuh, tengok, lalu kepada neraka itu tidak syak lagi, tidak ada keraguan lagi. Dan dapat kelepasan daripada jatuh ke dalam neraka itu ada syak. Dan lalu neraka semua tidak ada keraguan. Tetapi nak lepas daripada neraka tu, nak selamat dari neraka tu, yang ni ada keraguan, yang ni ada syak. Barangkali lepas, barangkali tak lepas. Dan lalu neraka memang tentulah lalu neraka. Tapi nak bebas daripada neraka, tak jatuh ke dalam neraka, yang ni ada keraguan. Maknanya barangkali jatuh, barangkali Tuhan selamat. Baik. Maka kata Imam Ghazali, ambil rasa pada diri masing-masing akan haru biru menempuhi neraka itu. Imam Ghazali kata apa? Pakat peringat dari masing-masing lah tentang huru hara nak berlaku kiamat esok ni, nak masuk neraka. Ambil peringat masing-masing lah diri kita masing-masing. Pasal apa? Pasal apa yang kata ambil peringat dari masing-masing? Pasal diri kita esok, kiamat esok, dia tak fikir orang lain lah. Dia hanya akan kata apa? Nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Dia tak berkira dah anak hak dia sayang, bini hak dia sayang, kawan karib dia, jiran tetangga dia, kawan hak suka pergi mancing dengan dia, dia tak ambil tahu dah. Siapa pun dia tak ambil tahu dah hari tu. Yang dia fikir apa dia? Aku ni lagu mana ni? Duk akhirat esok tengok seorang-seorang Tuhan Hakim. Tengok seorang-seorang Allah adilkan mereka, Allah adili mereka. Masa tu kita pun, ya Allah, aku ni macam mana? Aku ni macam mana? Aku ni macam mana? Diri kita fikir dari kita. Tu, duduk depan kita tu, ni macam orang panggil apa ni? Skrin ni lah. Ni ramai ni. Kita duduk depan ni. Tuhan tayang balik daripada umur 15 tahun balik sampai mati satu. Kita duk cegak tuan-tuan, berjuta manusia duk tengok diri kita ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita tengok orang ni duk kenal, orang ni duk kenal leneh. Kenal leneh maksudnya bakat kenal Tuhan buka satu. Kita duk bawah ni. Dia tak fikir nak tengok lah. Dia dah aku sak kilo ke mana ni? Aku ni. Betul. Pasal Tuhan nak londah ni. Start daripada umur balik sampai mati balik. Sampai mati tu Tuhan nak tunjuk satu. Orang ni pun tengok akhirat, tapi orang lain tak fikir lah. Pasal apa? Semua bakat fikir duk fikir apa pasal orang aku ni. Macam budak-budak nak kena cucuk lah. Budak-budak nak kena cucuk darjah 1 kan, nak kena cucuk. Tengok kawan dia kena cucuk, dia bukan fikir nak kawan tu teriak ke apa. Kan? Dia nak fikir kawan kena cucuk, dia duk dia pula duk gabui lah. Aduh apa tak kenal lagi. Tapi dia duk tengok orang sakit tu, orang teriak apa semua, dia tak fikir orang dah teriak apa, dia duk gabui dia. Oi, duk lagi duk. Tengok muka ni boleh cakap anti lah sama macam kan? Maka kat misi pasal apa cucuk kat tangan kita. Tuan-tuan, akhirat ada betul. Kita akan fikir pasal diri kita saja. Baik, sebab tu Imam Ghazali kata, fikir tentang diri kita masing-masing. Ambil rasa diri masing-masing. Macam mana nak rasa kiamat esok? Nak rasa kata kita nak lalu kepada neraka tersebut. Baik. Mudah-mudahannya boleh engkau bersedia daripada sekarang, daripada masa sekarang, jalan keselamatan daripada menempuhnya. Mudah-mudahan dengan ambil peringat,
hang akan mula untuk cari satu jalan nak selamat daripada nak tempuh api neraka Allah. Dan amat-amati pada segala ahwal makhluk, sesungguhnya ada yang kerah bala kiamat itu menimpa ke atasnya. Dan kita amat-amati, kita duk perhati sungguh-sungguh tentang ada sebahagian manusia yang mana di akhirat esok akan menempuhi suatu bala-bala yang cukup besar, yang akan ditimpakan oleh Allah ke atas dia. Kemudian di dalam antara ia, di dalam bala dan juga haru biru itu berdiri menanti akan hakikat kesudahan diri dia. Macam kita kata tadi, semua mereka akan tengok kesudahan diri masing-masing. Aku ni lagu mana? Aku ni lagu mana? Aku ni macam mana? Duk tunggu kesudahan masing-masing. Kalau baik, maka baiklah dia. Kalau buruk, maka buruklah kesudahan dia. Bakal duk menanti masing-masing. Allahu Akbar. Duk menanti kesudahannya dengan syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Duk tunggu siapa nak bagi syafaat kepada dia. Hak nak boleh bagi syafaat ni sebenarnya tuan-tuan, yang nak boleh bagi syafaat kita ni ialah para anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi yang nak bagi ini, nabi bukan semua nabi nak bagi no. Nabi-nabi ni pakat duk tunggu umat dia lah. Macam kita ni Nabi Muhammad lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang akan bagi syafaat ke kita. Ada lagi tak yang nak boleh bagi syafaat kita? Ada. Siapa dia? Para ulama. Lagi siapa dia lagi? Para syuhada. Orang yang mati syahid, dia boleh tebus keluarga dia 40 orang. No? Tu Allah Ta'ala bagi kepada saudara mara kita di Mesir tu. Satu sudut kita tengok Allah syahid, budak baru lahir bulan Ramadan, bulan Syawal dah kena tembak. Satu sudut kita pandang bahawa kesian agak budak tu no. Satu sudut lagi kita tengok yang tu lah habuan kat mak ayah dia. Habuan kat mak ayah dia. No? Allah bagi jadi macam tu tuan-tuan. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Tu semua tu persiapan. Persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Esok ni tuan-tuan, di akhir zaman esok ni, bila mana Allah zahirkan Dajjal dan tentera-tentera dia. Tentera Dajjal ni tuan-tuan bukan tentera yang zahir saja. Tentera Dajjal yang ghaib mana? Yang ghaib mana? Tentera Dajjal bukan sekadar yang zahir di kalangan manusia, dah yang ghaib mana? Jadi tuan-tuan, kita ni orang beriman ni, tentera Imam Mahdi esok ni bukan hanya yang zahir saja. Yang ghaib mana? Yang ghaib mana? Jadi yang ghaib ni sebenarnya tuan-tuan, ni para syuhada ni, orang mati syahid tu, mereka tu bukan saja mati tu. Mereka mati tu sebab mereka nak bertugas. Bertugas di alam mereka. Pasal esok ni kita ni dekat sangat dah ni. Dekat sangat dah ni. Jadi tuan-tuan, jadi benda yang zahir kita nampak yang zahir. Benda yang ghaib, tentera yang ghaib, bukan hanya sekadar malaikat tetapi juga di kalangan para syuhada, golongan arwah roh syuhada. Mereka ni akan jadi para pembantu Imam Mahdi nanti. Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi mati tuan-tuan, bukan calon-calon orang mati tu. Di Syria dengan calon-calon orang mati, ulama mati, orang-orang yang kuat semangat ni. Kalau kita tengok dalam YouTube tuan-tuan, macam mana orang yang nak kena tanam, dah kena tanam lah, sekerat kepala dah. Orang kata kat dia, hang mengaku kata Bashar tu Tuhan. Tak, Allah tu Tuhan. Hang kata tak, hang kata Bashar tu Tuhan. Tak, Allah tu Tuhan. Lah kena jadi apa tu? Kena tanam hidup-hidup. Zahir kita tengok, dia ni mati teraniaya. Hakikat kita tengok, orang macam ni layak jadi tentera.
Bukan saja-saja. Macam itulah juga dengan saudara mara kita, golongan ikhwanul muslimin yang mati ditembak di Mesir. Orang ikhwanul muslimin tuan-tuan bukan calon-calon orang. Mereka bukan macam orang kita. Mereka ni abang kata kalau kena mati, mati. Kami mau mati. Bila ramai tengok berapa ribu dah kena tembak, surut dah. Tak Surut dah jalan raya. Dah, kuih penuh. Kuih penuh. Makin lama makin penuh. Lagi kena tembak, lagi kuih ramai pula. Dari sudut pemikiran kita kata bodoh. Sebab pemikiran kita tak sampai. Pemikiran kita kata patutnya hampun kena lari. Jangan dok pergi kena bunuh dia, kena bunuh pula, kena tembak pula. Dah. Makna apa tuan-tuan? Ni pok-pok ni bukan orang biasa. Orang yang nak kena dipiduk, pibak, minta menentang kezaliman yang dilakukan oleh Jeneral Sisi ni. Maka ni tuan-tuan, orang yang iman dan kental, kalau kena mati, mati. Maka layak dia boleh jadi tentera Allah di akhir zaman. Mati dia patut bukan saya mati. Mati dia patut ialah mati nak berkhidmat hujung akhir nanti. Tu macam tu keadaannya. Jadi kita kena lihat lagu tu. Jadi memang satu sudut kita kata mencabul hak asasi manusia. Pasal orang pergi buat perhimpunan amal lagu tu hampir tembak bunuh bang. Yang tu satu sudut. Satu sudut lagi kita baca orang macam mereka ni lah yang layak untuk jadi tentera. Lagu tu. Baik. No? Baik. Jadi orang yang boleh beri syafaat antaranya yang kita sebut tadi ialah para syuhada. Para syuhada maka boleh memberikan syafaat kepada 40 orang. Termasuk ahli keluarga dia. Tiba-tiba sudah dilengkung oleh orang-orang yang banyak dosa yang besar-besar, tinggal di dalam kelam gelap dan apa dia? Duduk di bawah bayang-bayang api yang bernyala-nyala. Ini dia bagi risau kepada kita. Takut kita ni esok ni dengan sebab kerana kita ni tak dapat syafaat, kerana kita ini tidak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi, kita pula didudukkan berlengkungan dengan orang-orang yang berdosa. Itu kita risau tu. Orang yang duduk dengan orang berdosa ni bahaya. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau nak bertaubat, dalam satu hadis Nabi ajak, tuan-tuan ingat tak kisah 100 tentang seorang lelaki yang bunuh 100 orang? Macam mana yang lah kali apa nama rahib ataupun ulama itu ajak kepada dia. Ulama tu kata kalau hang nak taubat, hang tak boleh duduk kat sini. Hang kena keluar, pindah duduk tempat orang baik-baik, baru hang jadi baik. Dalam perjalanan dia mati. Berebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dikira rupanya dia sudah hampir dengan tempat dia nak pergi bertaubat. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Nak apa boleh kita apa? Jangan berkawan dengan orang jahat. Berkawan untuk dakwah lain. Ni kawan-kawan memang kawan tu kita tahu dah dia jahat, kita pergi duk kawal, sentiasa kawan. Dia sangat berbahaya. Satu, dia akan mempengaruhi iman kita. Iman kita akan terpengaruh dengan orang yang jahat. Kalau iman kita tak kuat, no? Batu orang yang nak pergi berdakwah, dia iman dia sendiri kena kuat dulu. Kalau iman dia curai, dia tak boleh pergi berdakwah. Kalau dia iman curai, pergi berdakwah, sekali orang daripada batu pula dakwah kat dia. Ingat, orang lain pula pergi dakwah kat dia. Ingat, suruh kembali pula, ustaz, marilah kita kembali kepada Allah. Jadi lagu tu pula. Sebab tu para da'i
nak berdakwah, na'i itu sendiri kena kuat jiwa. Iman dia kena kuat dulu, baru boleh nak dakwah kepada orang. Jadi tuan-tuan, kita ni duk berkawan dengan orang jahat, takut-takut kita akan terpengaruh dengan kejahatan orang, dengan kejahatan yang ada pada orang. Iman kita lah terpengaruh. Jadi maknanya tuan-tuan, bukanlah makna kita tak berkawan langsung dengan mereka, menjauhi mereka dengan cara makna kita menghina mereka. Yang ni tak betul. Sebagaimana yang pernah saya sebut dulu, orang yang nak beruzlah, orang yang nak beruzlah, nak duduk jauh daripada orang, dia tak boleh niat dia beruzlah kerana takut kejahatan orang kena pada dia. Tak boleh. Dia tu orang yang takabur. Kita tak mau kawan dengan dia sebab kita takut dia akan pengaruhi kita. Dan bukan lagu tu. Tak betul. Yang tu kita takabur sebab kita rasa kita bagus. Sepatutnya kita tak kawan dengan orang jahat ialah supaya apa? Supaya kita berasa kita ni kejahatan kita tak kena pada orang. Ini betul. Tapi kalau kita duk berasa tak mau kawan dengan orang jahat sebab takut-takut orang jahat pengaruhi kita, maka tu kita rasa kita hebat, kita rasa kita bagus. Yang sepatutnya kita kena rasa kita tak mau kawan dengan orang jahat, takut-takut kita ni akan menyebabkan dia lebih jahat. Nah, sebab kita ni orang baik, katalah kita ni orang baik, kawan dengan orang jahat. Kadang kita buat benda tak betul, orang jahat guna hujah pula. Tok Imam boleh buat. Tok Imam duduk basuh motor petang-petang pakai seluar pendek. Kan? Orang hak kampung dia tu memang dah teruk dah. Tengok pula Tok Imam. Tok Imam pula pakai seluar pendek, pakai hujah habis semua. Ni bila apa yang hampir pakai seluar pendek? Bila tak boleh pula. Memang tak boleh pakai seluar pendek nak orang. Tok Imam kampung kami, Tok Imam, hang tahu dah Tok Imam? Tok Imam kampung kami basuh motor pakai seluar pendek, relax. Kalau Tok Imam boleh pakai seluar pendek basuh motor, takkan kami orang kampung tak boleh pakai seluar pendek? Biarkan. Nampak tu? Menyebabkan kejahatan kita kena pada orang. Yang tu betul. Nah, tapi yang maksudnya tuan-tuan, jangan berkawan dengan orang jahat, maknanya jangan melazimi, jangan berrapat dengan orang jahat. Sebab takut-takut mereka ni akan mempengaruhi iman kita. Sebab tu tuan-tuan, bukan cakap berkawan saja boleh pengaruh. Bahkan kalau kita makan pun sisa orang jahat juga mempengaruhi iman kita. Sebab tu para ulama tasawuf tuan-tuan, dia tak makan kat kedai-kedai, warung-warung dia tak makan. Ni golongan tasawuf, kita ni tak apa. Nah, ni hak dia ulama tasawuf ni. Saya pakai tak mau pergi makan kedai pula dah. Bukan lagu tu. Ulama tasawuf tuan, dia kalau dia nak pergi makan, dia tengok tempat. Sebab apa tuan-tuan? Takut mempengaruhi kekuatannya, rohaninya. Datuk ulama-ulama tasawuf, mereka tuan-tuan, mereka tak makan dekat kedai-kedai makan. Tambah pula kedai makan macam kita lah ni, kedai mamak. Kedai mamak kan campur manusia kan, dengan Cina nya, dengan Kadazan nya, dengan dusun nya, dengan apa semua kan, murut apa semua, penuh makan kedai tu. Jadi kita nak makan tu bekas macam orang hak macam ni. Jadi kata sebagai ulama tasawuf, ada ulama yang pergi makan kat kedai lagi tu tuan-tuan, makan bekas orang-orang macam ni. Tiba-tiba dia duk selalu buat sembahyang malam. Bila pergi makan kedai makan ni tuan-tuan, makan bekas orang jahat. Malam tu dia tak bagi tajuk. Tu kesan. Dia jadi kesan. Dia ada kesan tuan-tuan. Sebab tu makanan kita jangan duk bagi makan kat orang jahat. Nabi kata bagilah makan bersama dengan orang soleh. Makanlah bersama dengan orang soleh. Nabi suruh kita makan kalau boleh sebekas dengan makanan orang yang soleh. Bukanlah maksudnya makan tu nak kena ambil bekas orang soleh. Yang ni mengarut. Contohlah tuan-tuan, ni saya minum. Lepas minum pokok berebut minum air saya. Dengan tek gigi saya penuh. Pakak minum. Bukan lagu tu. Manusia biasa ni dia tak ada kelebihan.
Dia tak ada kelebihan. Yang ada kelebihan-kelebihan itu Nabi SAW. Jangan kita ni bekas ustaz ni, bekas tok guru. Nah, jangan melampau-lampau sangat. Nah, dalam agama ni jangan melampau. Yang ada khususiat lagi tu Nabi SAW. Para ulama ada. Kita cuma nak ambil keberkatan tabarruk saja. Bukan kita nak apa ni bekas ustaz ni kena minum. Jangan ada betul. Nah. Baik. No? Jadi itu maksud yang kita sebut tadi, bahawa berlengkongan dengan orang-orang yang jahat juga membahayakan kita. Dan nama-nama dan suara rumuh dan jerit pekik daripada sangat marah dan murka. Kita akan dengar macam mana suara-suara neraka. Boyok pernah. Dulu ada orang pernah buat satu kajian dalam tanah. Bila mereka bawa masuk pembesar, dia jenis speaker, jenis apa nama, sound mereka ni lah, nak detect suara ni. Dia pergi dalam kedalaman yang sangat dalam, tiba-tiba dengar suara manusia kena seksa. Saya dengar juga, tapi Allah Ta'ala betul tak betul kita tak tahu. Tapi dia berkata di suara daripada dalam tanah. Jadi maknanya bila dia bawa masuk ke dalam satu kedalaman yang sangat dalam, dengar suara manusia kena seksa, duk jerit, duk pekik, dan juga ada juga suara-suara yang kasar, yang duk marah dia. Jadi saya biasa dengar tu, cari lama dah dengar. Bahasa tak tahu bahasa. Bunyi macam orang bertempik. Waktu dengar jerit. Jadi wallahu a'lam betul ke tak kita tak tahu. Tapi bila kita dengar tu, cerai pula rumah. Dengar tuan-tuan, Allahu Akbar. Takut. No? Takut. Walaupun tak tahu lah betul ke tak, tapi kita dengar tu, ambil poingan. No? Wallahu a'lam. Sebab benda tu benda gaib. Jadi benda gaib tak mungkin boleh detect dengan teknologi macam ni. Kan? Tetapi tuan-tuan, dia tak tahu kalau Tuhan nak tunjuk. Kan? Kalau Tuhan nak tunjuk, Allahu a'lam. Tapi kita tak katalah kena percaya. Sekadar kita kata ambil pengajaran. Pasal dengar lagu tu pun menakutkan. Sangat menakutkan. Saya dengar lagu tuan-tuan tak tidur bayar. Dia risau, kalau kata aku kena mungkin lah. Kita pula risau. Baik. Baru dalam kubur. Hak akhirat tak tidak cerita. Hak akhirat esok lagi kita tak cerita. Maka pada waktu itu, yakinlah sekalian orang yang salah dengan kebinasaannya. Bila dia tengok neraka tu lagu mana, duk dengar bunyi dia, dengan bertepik dia, dengan macam-macam keadaan. Masa tu barulah orang yang bersalah ni barulah sedar diri. Pada waktu itu yakinlah sekalian orang yang salah dengan kebinasaannya. Yang buat jahat, yang salah, yang mujrimin, masa tu baru dia sedar, Allah, silap dah aku. Masa tu. Tapi berguna tak masa tu kalau menyesal? Tak ada guna sekupang 5 duit. 5 duit pun tak guna, jangan kata 5 duit, sedih pun tak guna. Tak ada guna lah menyesal pada ketika itu. Pasal apa? Dia yakin lah, habis binasa lah aku orang ini. Dan berdiri lutut semua orang, hingga takut sekalian orang yang tidak berdosa daripada terbalik menjadi tidak baik. Semua orang pada hari itu, yang tak jahat pun takut juga, takut terbalik jadi tak baik, takut bertukar daripada baik jadi tak baik. Jadi sementara itu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat bila tengok surga, tengok neraka. Dan keluar penyuruh daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah hadut dalam neraka. Malaikat yang bertugas di neraka. Dia akan menyuruh. Di mana? Di mana apa tu? Si Anu anak si Anu yang menangguh-nangguh dirinya dengan panjang angan-angan
lagi yang sia-siakan umur pada amal yang jahat-jahat. Esok ni tuan-tuan, Allah, okay. Esok ni akhirat esok, malaikat zaman ni akan suruh, mana dia si anu, anak si anu, mana dia orang ni yang suka menangguh-nangguh diri dia, menangguh-nangguh daripada beramal soleh. Pasal apa? Panjang angan-angan. Orang yang panjang